Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa. Dan alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah di pertemuan kita pada kali ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama berkaitan dengan bab bersuci dan sembahyang. Jadi sambungan berkaitan dengan apa yang telah kita cerita sebelum ini masih lagi pada peringkat awal pengajian, iaitu pengenalan beberapa istilah fiqh. Malam ni kita masuk pada istilah fiqh yang ke-12. Istilah fiqh yang ke-12 iaitu qada, dan yang ke-13 kita akan bacakan juga malam ni iaitu mengulang ataupun i'adah. Ini sebagai istilah yang terakhir untuk kita bincang, dan seterusnya kita akan masuk tajuklah untuk pertemuan-pertemuan kita akan datang insya-Allah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Istilah fiqh yang ke-12 iaitu qada. Salah satu daripada istilah fiqh yang mesti dipahami oleh kita semua iaitu qada. Qada ni salah satu daripada kalimah yang digunakan dalam kitab fiqh yang mesti dipahami oleh kita semua. Sebelum kita pergi lebih lanjut, maka kita fahami dari segi sudut istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama fiqh dalam pembelajaran kitab fiqh ini. Qada ialah ibadah wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak, itu dipanggil qada. Qada iaitu ibadah yang wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Pasal apa jadi qada? Pasal kita buat di luar waktu yang sepatutnya. Zuhur masuk sekarang ni lebih kurang pukul 1, 3 minit, 4 minit. Habis zuhur pukul dalam pukul 4:30 kita ambil. Tiba-tiba kita solat zuhur pukul 5. Tu dia panggil apa tu? Tu dah panggil qada. Pasal apa? Pasal solat zuhur kita sepatutnya antara pukul 1 hingga pukul 4:30 tu je. Ruang tunai menunaikan solat fardu zuhur. Tiba-tiba kita tunai, kita lakukan solat itu sama-sama dengan 4 rakaat, tetapi bezanya selepas daripada waktu yang asalnya, maka ianya dipanggil qada lah masa tu.
qada. Kalau berlaku dengan sengaja, maka kita berdosa. Kecil ke besar tu? Dosa tinggal solat dengan sengaja ni, walaupun kita solat lepas tu qada, tapi dosa meninggalkan solat dengan sengaja ni ialah dosa besar. Jangan nampak pegang anjing je. Peluk anjing je, duk kaluk ibu dalam Facebook sekarang ni. Duk cerita pasal peluk anjing. Jangan nampak yang tu saja ni, ramai orang hak tak solat ni. Antara topik utama juga yang perlu diperbincangkan, yang perlu dihebohkan, 80% masyarakat umat Islam di negara kita ni tidak mendirikan solat. Ni mengikut kajian 80%, 20 je hak solat. Sepatutnya kita kena gembar-gemburkan, semarakkan perkara ni supaya jadi topik perbincangan di mana saja kita berada. Hari ni duk kalut pasal pegang anjing, sentuh anjing, peluk anjing. Dah jadi trend baru pula. Pelik kita hari ni tuan-tuan. Nabi suruh tuan-tuan pegang kepala anak yatim. Bersalam dengan alim ulama, bersalam dengan mak ayah. Pahala belakang tu. Di sebalik kita jumpa anak yatim, jangan lepaskan peluang. Letak kepala, cuma bezanya masa saya pernah sentuh kat surau kita sini. Dah sentuh cara pegang kepala? Belum bagi tahu. Kaedah kita pegang kepala, tak kira lah anak kita sendiri ke anak orang tu. Kalau anak tu bukan anak yatim, kita daripada depan ke belakang, daripada depan bosuk ke belakang. Kalau boleh, jangan lupa doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil, bosuk ke belakang. Moga-moga anak ini diberikan kefahaman dalam agama, lebih-lebih lagi ilmu fiqh, ilmu tafsir, semua jenis ilmu-ilmu agama, kefahaman dalam agama ni. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Tu kalau anak yang tak yatim lah, walaupun ayah dia nama yatim, yang belum mati mak ayah, walaupun ayah dia nama yatim, kosok daripada depan ke belakang. Tetapi kalau anak tu memang dah meninggal, ayah dia, mak meninggal ataupun ayah meninggal, dia panggil anak yatim. Kalau dua-dua meninggal, yatim piatu, itu istilah Melayu. Kalau meninggal salah seorang, dia panggil yatim ya. Gosok macam mana? Gosok baca doa yang sama, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ataupun kalau anak yatim tu perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Ambil daripada belakang ke depan. Tu beza sikit ya, ke depan. Disebut dalam hadis Nabi, kita gosok kepala anak yatim ni menggugurkan dosa-dosa kita. Selagi mana tangan kita ni kena kepala, tangan kita, lembaran tangan kita ni, 4-5 jari ni kena rambut di kepala anak yatim tu, sebanyak itulah dosa-dosa kita akan gugur. Sebanyak rambut yang disentuh oleh telapak tangan kita, gugur dosa-dosa kita ketika. Hak tu pun orang tak nak beramal. Dalam sekali duk sibuk nak pegang anjing pula. Allahu Akbar, tak ada benda lain kita tuan-tuan. Duk kaluk ribut dengan najis mughallazah tuan-tuan. Mughallazah ni tuan-tuan bukan benda-benda biasa ni. Tiba-tiba duk sibuk dengan benda ni pula tuan-tuan. Allahu Akbar, itulah masyarakat kita hari ni tuan. Patut Allah Ta'ala galak ganti dengan macam-macam hari ni tuan-tuan. Dengan ribut lah, tsunami lah, panas lah, hujan lah, macam-macam hari ni. Puting beliung lah, tak pernah berlaku zaman kita hari ni. Puting beliung pernah berlaku di negara kita? Tak pernah. Tiba-tiba berlaku di Kedah baru-baru ni. Saya nak datang, tadi ada orang hantar WhatsApp, tak tahulah benda ni sahih ataupun tidak, berlaku di, tak silap saya, di Kelang kan. Terbaru, memang betul sah berita tu. Puting beliung pula tuan-tuan. Dan dalam video yang dihantar tu, ada seorang kemungkinan tukar rakam ke, ataupun orang yang di tempat kejadian tu, kemungkinan dia nak azan, kemungkinan dia nak iqamah. Lupa habis lah tuan-tuan. Kalimah hak sepatut dituturkan dengan cara tertib elok, bila mana berlaku benda-benda macam tu, dah jadi tukar habis.
Sepatutnya kita lakukan azan kau iqamah. Benda-benda begitu. Kena azan tuan-tuan. Rumah terbakar, berlaku ribut, tsunami, puting beliung. Sampai satu tahap kita tidak ada harapan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka laungkanlah laungan azan ketika itu tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala tunjuk satu-satu tuan-tuan. Bukan semata-mata benda tu berlaku kosong macam tu je. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, bukan semata-mata sebagai bencana alam, bukan semata-mata fenomena alam semata-mata, tetapi ia merupakan satu bentuk pengajaran dan iktibar pada kita semua dalam bentuk bala bencana. Bila mana rentetan daripada sebelum perkara itu berlaku, banyak perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala mula dilakukan oleh masyarakat setempat ketika. Banyak perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat berlaku. Maka galang gantinya Allah Ta'ala turun bala. Tu baru bunga-bunga bala sebenarnya. Bunga-bunga bala sebenarnya. Hak bukan betul-betul bala lagi tu. Kalau turun bala suatu masa nanti wal-iyazbillah minta jauh, yang datang ke masjid pun kena, yang tak datang masjid pun kena, muslimin pun kena, muslimat pun kena. Bila mana kita reda dengan perkara tersebut berlaku tempat kita tuan-tuan. Perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat tu berlaku tempat kita berleluasa dengan tanpa daya usaha untuk mengelakkan perkara tersebut. Bila mana turun bala, semua kena. Muslim mukmin pun kena, yang kufur pun kena juga. Sepatutnya yang kufur saja kena, yang lawan Allah Ta'ala je kena, yang terlibat dengan maksiat je kena. Tiba-tiba hak ulang alik masjid pun kena juga. Seperti mana berlaku di Aceh 5 tahun, 6 tahun lepas tuan-tuan. Ranak bumi Aceh ketika itu. Tengok-tengok Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaannya, masjid tak ada apa-apa. Tempat lain roboh, ranak semua harta benda. Angka kematian tak silap saya hampir 250,000 orang. Lebih tuan-tuan. Tetapi tengok-tengok ada satu masjid. Masjid tu kalau tak silap nama masjid itu masjid apa? Masjid Ar-Rahman tak ada apa-apa tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaannya tuan-tuan, nak bagi amaran pada kita supaya kita kembali kepada Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas pada tu berlaku gegaran-gegaran kecil tau. Ramai orang pergi masjid tuan-tuan. Hak tak pakai seluar, tak pakai seluar pula dah. Hak seluar pendek pun pergi masjid tuan-tuan. Sebelum ni lalu je kot masjid. Dengar berita tsunami baru gegaran-gegaran kecil semua pakat pergi masjid tau. Tu dia. Bab tu kita ni kena berhati-hatilah tuan-tuan. Bab perkara ni dah jelas berapa lama dah. Dah berapa lama dah Allah Ta'ala jelaskan kepada kita berkaitan dengan perkara ni. Disebutkan perkara kita pada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ni Allah Ta'ala bagi amaran pada kita supaya dengan apa yang berlaku, baik tsunami, baik puting beliung, baik banjir kilat, panas berpanjangan, ni bentuk-bentuk bala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah rakam antara ayatnya. Ni yang saya baca tadi. Banyak lagi ayat-ayat lain. Ni antara ni. Allah Ta'ala kata telah zahirlah kerosakan di darat dan di laut. Telah zahir, telah berlakulah kerosakan di darat dan di laut. Itu hasil daripada mana tu? Hasil daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Pasal apa sebut tangan? Tangan ni ditafsirkan oleh para ulama dengan bentuk kuasa. Ni kerakusan kuasa manusia. Bila mana manusia ni rakus, bila mana manusia ni zalim, dalam pentadbiran, dalam pengurusannya ada penindasan dan seumpamanya, maka kata Allah, itulah punca paling besar berlaku kerosakan di darat ataupun di laut. Tujuan buat Allah Ta'ala buat macam tu, tujuan apa? Allah Ta'ala bagi jawapan pada kita, liyuziqahum ba'dalladhi amilu, supaya nak dirasakan kepada mereka itu akan setengah-setengah kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Supaya orang yang buat salah tadi, dia dapat rasa balik, ni punca aku pecah amanah ni jadi macam ni. Ni punca apa ni?
Kita boleh buat muhasabah. Salah masing-masing lah. Jangan tuding jaga. Ni dia ni buat salah, turun bala ni. Dia ni buat salah. Kita tak bersalah, tuan-tuan. Asyik orang aja salah, tuan-tuan. Sebelum kita tuding jari pada orang, tuding pada diri kita dulu. Maknanya sama-sama cari salah lah. Sama-sama cari salah. Ni kemungkinan kita penyebab yang paling besar. Kalau semua orang ambil peranan macam tu, tuan-tuan, selamat kita. Selamat dunia ni, tuan-tuan. Tetapi berlaku sebaliknya pada hari ni, tuan-tuan. Hak bahagian tindas, satu kerja menindas je dia. Hak bahagian kena tindas memang daripada dulu sampai hari ni dan akan datang dulu kini selamanya memang kena tindas je kerja dia, tuan-tuan. Kesian. Yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Itu dia. Berlaku zaman kita pada hari ini, tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi jawapan pada kita supaya nak dirasakan kepada mereka itu akan setengah-setengah kejahatan mereka. Bila mana kita buat muhasabah diri, la'allahum yarji'un, moga-moga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana tengok dah bala Allah Ta'ala dah turun, bunga-bunga bala itu dah turun pada kita. Jejantas roboh, tuan-tuan. Sebelum ni stadium roboh. Sekarang ni jejantas roboh. Flyover pun roboh, tuan-tuan. Kapal terbang pun hilang. Entah mana, tak boleh nak kesan. Pelik, tuan-tuan. Kalau jatuh ke mana, tuan-tuan? Kan kita hari ni canggih dengan radarnya macam-macam, tuan-tuan. Hilang entah mana, tuan-tuan. MS-370 kan. Lepas MS-370, MS-17 pula, tuan-tuan. Kena tembak pula, tuan-tuan. Ni bentuk-bentuk amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, tuan-tuan. Supaya apa? Dengan kita kembali pada Allah ni, tuan-tuan, kita ambil muhasabah ni, la'allahum yarji'un, kita kembali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ambil peranan macam tu, tuan-tuan. Ini tidak, tuan-tuan, lepas satu-satu, tuan-tuan. Baru habis raya korban, tuan-tuan. Tak sampai 2 minggu lagi hari tasyrik berlalu, tuan-tuan. Tengok-tengok pesta rock-rock. Pesta rock, tuan-tuan, pesta mabuk. Lepas tu ni pula program apa ni, sentuh anjing pula, tuan-tuan. Program peluk anjing, tuan-tuan. Allahu akbar, tuan-tuan. Tak cukup kau dengan bala-bala Allah Ta'ala hak berlaku sebelum ini, tuan-tuan. Sepatutnya cukup dah, tuan-tuan, untuk memuhasabahkan diri kita semua. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingatkan kita semua dengan cara macam tu je, tuan-tuan. Ni kita cerita bab solat. Solat apa tadi saya cerita? Qadha, kan? Jangan ambil ringan, tuan-tuan. Dalam bab solat ni jangan ambil ringan, tuan-tuan. Kenapa? Tinggal solat dengan sengaja, hukumnya dosa. Dosa kecil ke besar tu? Dosa besar, tuan-tuan. Tinggal solat dengan sengaja. Sekalipun qadha, ustaz, lepas pada tu dalam mazhab Syafi'i wajib qadha. Sebab tu ada istilah dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, ada istilah qadha ni. Kita kena faham awal-awal ni. Dengan maksud ada ibadah-ibadah tertentu wajib kita qadha, tuan-tuan. Bila mana kita terlepas dengan sengaja ataupun tidak disengajakan. Nisbah pada salat, kalau kita tinggal dengan sengaja pun wajib qadha. Kalau kita tinggal tanpa sengaja, tak sengaja, dalam keadaan tak sengaja pun wajib qadha. Cuma bezanya lain, tuan-tuan. Kalau yang tinggal dengan sengaja tadi, di samping qadha, wajib juga bertaubat pada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Pasal tinggal dengan sengaja, maka kena taubat, dan pada masa sama kena qadha. Tetapi bagi yang tinggal dengan tidak sengaja, dengan jalan tak sengaja, wajib qadha dan tidak wajib taubat pasal dia tinggal tak sengaja, tuan-tuan. Contohnya dia tidur sebelum zuhur, sedar-sedar orang azan sah, ingatkan azan zuhur. Niat tidur tadi, nak tidur apa dia panggil? Tidur qailulah, tidur sekejap sebelum zuhur dengan niat nak bangun tahajud malam nanti. Tu azam kita. Betul tu perbuatan kita tu. Tidur dalam setengah jam sebelum zuhur, 45 minit sebelum zuhur, jangan 3 jam sebelum. Pukul 10 tu tidur. Tu bukan qailulah, tu dah sampai 3 jam. Tidur sikit je. Dalam lebih kurang 45 minit ke sejam lah paling lama. Tiba-tiba
Bila dah mana dah tidur, sedar-sedar ingatkan waktu zuhur, sedar tadi nak sembahyang zuhur. Rupa-rupanya sedang menandakan masuknya waktu solat fardu asar. Macam mana dengan fardu zuhur tu? Fardu zuhur ketika tu masuk dalam hukum tinggal tanpa sengaja, dengan cara tidak sengaja. Wajib qada tak? Wajib qada, tetapi tidak wajib segera, dan pada masa sama tidak wajib kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal berlaku perkara tersebut dengan tidak sengaja. Tu dalam bab tak sengaja. Tapi kalau sengaja macam mana? Masuk dah waktu zuhur, tengok sana tengok sini, zuhur pukul 1, habis pukul 4.30, masuk waktu asar, relax dulu. Relax sana, borak sini, layan itu, layan ini, lalas sekali, dah masa sampai, masuk pukul 4 dah. Bukan lama pun, zuhur ni 4 rakaat, baru 5 minit je. Saya fikir, lalas sekali, kalau orang azan asar. Orang masuk, dengar-dengar muazzin azan waktu menandakan masuk waktu asar di kawasan qaryah kita. Maka kita kata, sudah dah masuk waktu asar. Maka kita masuk dalam bab orang yang melengah-lengahkan solat dengan sengaja sampai luput waktu. Maka kita berdosa besar ketika itu, tuan-tuan. Kerana meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Lepas tu kita wajib qada segera pula. Pasal apa? Pasal sengaja. Wajib qada segera. Dan pada masa sama wajib bertaubat pada Allah Ta'ala. Tu dia panggil qada. Qada segera. Lepas asar pun boleh qada dalam bab ni. Seberapa segera? Boleh? Saya ulang balik, qada ialah ibadah wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Contoh, orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya, atau sembahyang zuhur di luar waktu yang ditentukan kepadanya oleh syarak kerana meninggalkannya. Puasa pun sama. Hak zuhur saya cerita dah tadi. Hak puasa pun sama. Sepatutnya kita puasa dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan puasa fardu dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dengan sebab kita terlepas pandang, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, dan kita pun nak buat selepas bulan Ramadan, selepas kita beraya sehari, kita pun nak qada Ramadan hak kita tinggal sehari ke 2 hari ke, tu dia panggil qada. Wajib ke qada tu? Wajib qada, tuan-tuan. Wajib qada. Qada apa? Qada puasa Ramadan. Qada puasa Ramadan wajib hukumnya, dan wajib ditakyinkan niat pada waktu malam juga. Pasal dia masuk dalam bab puasa wajib, pasal qada yang wajib. Setiap puasa yang wajib ditakyinkan niatnya pada waktu malam, tak boleh pada waktu siang. Maknanya sebelum menjelang waktu subuh kita dah pasang niat dah, sama ada pada malam tu ataupun sebelum menjelang waktu subuh kita kena niat, pasang niat elok-elok. Bagi puasa fardu lah. Mana puasa fardu? Ada 4 jenis puasa fardu, puasa wajib. Pertama, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qada. Yang ketiga, puasa kafarah. Yang keempat, puasa apa keempat? Puasa nazar. Nazar ni puasa cari penyakit. Tak semena-mena wajib. Sebelum ni tak wajib, tiba-tiba wajib. Pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan cari penyakit, tuan-tuan. Dulu tak wajib. Kita kata kalau apa ni? Kalau dulu projek ni, dulu je projek ni dapat kat kita, kita nak puasa 3 hari. Dulu sebelum ni puasa tu wajib tak? Tak wajib 3 hari tu. Tiba-tiba dulu projek tu kita bertakyin, kita bercerita pada sahabat kita, kalau dapat projek ni 3 hari nak puasa. Maka dulu je projek tu dapat kat kita, maka wajib puasa 3 hari, tanda. Dan kalau kita kata 3 hari, tak wajib berturut-turut. Tak wajib berturut-turut. Kalau kita kata seminggu, ni wajib berturut-turut. Tapi kalau kita buat kata 7 hari, tak wajib berturut-turut. Kalau kita kata sebulan, lagi parah, wajib berturut-turut. Kalau kita kata 30 hari, boleh pilih. Janji cukup sebulan. Tu puasa nazar. Semua tu
Kena takyin pada waktu malam harinya. Maknanya sebelum menjelang waktu subuh, sebelum terbit fajar, wajib kita takyin pada waktu malam. Okey. Maknanya dalam bab puasa qada ni, contohnya puasa Ramadan, terlepas kita dengan sebab kita ni sengaja ataupun tak sengaja. Dalam bab tak sengaja, contohnya kita dalam musafir, harus buka puasa tak? Harus. Tak tahan kita, tinggal separuh nyawa dah, tak buka, mati kita. Maka bukalah ketika tu. Dosa tak berdosa. Kenapa? Kerana musafir. Selepas Ramadan, qada yang kita tinggal. Pasal kita tinggal dalam keadaan tak sengaja dengan sebab uzur syar'i ketika itu, tak berdosa, maka dia panggil qada ketika itu. Seterusnya, qada adalah wajib sama ada ibadah tersebut ditinggalkan dengan sebab uzur atau sebaliknya. Wajib qada sama ada dengan sebab uzur ataupun dengan sebab sengaja-sengaja. Wajib qada. Cuma perbezaan keduanya ialah ibadah yang ditinggalkan dengan sebab tidak uzur dikenakan dosa. Barang siapa yang tinggal satu-satu kewajipan itu tanpa uzur, maka berdosa dia. Kewajipan yang sepatutnya dia buat dalam waktu, tiba-tiba tanpa keuzuran dia tinggal dalam waktu tersebut, maka berdosa dia ketika itu. Kecil ke besar? Dosa ni dosa besar. Tinggal kewajipan ni masuk dalam bab dosa besar. Tinggal solat dengan sengaja, dosa besar. Tinggal puasa dengan sengaja, dosa besar. Tidak keluarkan zakat dalam keadaan kita mampu, tak kira lah zakat fitrah ke, zakat harta ke, masuk dalam bab dosa besar juga. Dosa besar. Lebih lagi dalam bab solat, besar dosa. Cuma perbezaan keduanya ialah ibadah yang ditinggalkan dengan sebab tidak uzur dikenakan dosa, dan yang ditinggalkan dengan sebab uzur tidak dikenakan dosa. Kalau kita tinggal dalam keadaan kalau kita tinggal dalam keadaan kita ni uzur, tak ada apa-apa lah, tak berdosa lah, tak payah taubat. Tapi kalau nak taubat, salah tak? Tak salah. Nabi ajar kita supaya hidup dalam keadaan taubat ni. Bila-bila masa je kita kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tentu kita ni ada dosa, tak ada dosa. Dan sememangnya kita manusia biasa ni memang dah manusia yang berdosa sebenarnya. Nabi bagi tahu dah, kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'i at-tawwab. Setiap daripada anak Adam itu dah sememangnya ada salah silap yang tersendiri. Sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang biasa ni memang terdedah dengan dosa. Nabi tak dosa tuan-tuan, tapi Nabi taubat tau. Ya Allah, Nabi taubat tuan-tuan lebih daripada segala-gala tuan-tuan. Ada riwayat mengatakan 70 kali sehari, ada riwayat mengatakan sampai 100 kali sehari. Bila mana ditanya pasal apa sampai tahap tu, sampai taubat 70 kali sehari, sampai 100 kali sehari. Ibadah Nabi sampai bengkok kaki. Waktu malam bangun tahajud, bangun qiyamul lail, bengkok kaki tuan-tuan. Ni bukan kena gaut ni. Bengkok kaki kerana berdiri malam tuan-tuan. Kita hari ni zaman kita ni pasal apa bengkok kaki ni? Kerana makan udang, makan ketam, makan makanan lauk lalas sekali kena gaut. Lebih makan kambing, kena gaut tuan-tuan. Tu yang tak boleh berdiri. Zaman kita hari ni, Nabi dulu bengkok kaki juga, tapi bukan kerana gaut, tapi dengan sebab berdirinya waktu malam begitu lama tuan-tuan. Tiap-tiap malam bangun malam bengkok kaki. Bila mana ditanya pasal apa sampai demikian rupa Nabi bangun malam, Nabi taubat pada Allah Ta'ala sampai begitu hebat, pasal apa tu? Nabi jawab, afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku ni jadi, tak bolehkah aku ni tampil sebagai hamba yang syukur pada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya ibadah Nabi ni bukan kerana lain kecuali menzahirkan tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi taubat pada Allah Ta'ala bukan kerana dosa Nabi. Nabi taubat kerana
syukur Nabi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat kerana dosa, Nabi taubat kerana menzahirkan tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena banyakkan taubat ganda. Lebih-lebih lagi lah bila mana kita ni langgar kefarduan. Langgar kefarduan, maka kena taubatlah. Di samping kita qada tu qada juga, tapi taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Moga-moga dengan taubat yang diterima itu pada masa-masa yang lain kita tidak terlibat lagi dengan langgar kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Oleh itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Barang siapa yang menyaksikan anak bulan, maka wajiblah dia berpuasa. Tetapi kalau dia dalam musafir, dia diharuskan berbuka pada hari tersebut dan dia wajib ganti balik. Maksudnya qada balik selepas berlalunya Ramadan, wajib dia qada balik. Hari-hari yang dia tinggal, hari-hari yang dia tak dapat puasa dengan sebab musafir, ataupun dengan sebab uzur, sakit ada juga tuan-tuan. Sakit menjadi penyebab tak boleh kita ni tak makan tuan-tuan. Dapat nasihat doktor, kalau puasa doktor kata pendek umur. Doktor macam tu. Maka kita tak payah puasa ketika tu. Dikirakan uzur syar'i dengan sebab pengesahan pakar-pakar semasa ketika tu. Ada orang macam tu? Ada. Orang sakit yang mana dia ni tak boleh tak makan, kena makan juga. Kena ada time makan. Ada sampai masa memang kena makan. Kalau tak makan, boleh menyebabkan lagi parah penyakitnya ketika tu. Maka dia kena buka puasa ketika tu. Harus dia buka ketika tu. Dan hukum buka ketika tu tidak berdosa ketika tu dengan sebab uzur syar'i. Selepas bulan Ramadan dia dah sihat, qada. Anda sihat, qada. Okey. Seterusnya maksud ayat ini ialah sesiapa yang berbuka kerana sakit atau bermusafir, maka dia wajib mengqadakan puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain selepas Ramadan. Nak gambarkan qada ni ialah ibadah yang kita lakukan selepas daripada waktu yang selepas berlalunya waktu yang telah ditetapkan. Tak mampu nak buat pada waktu ditetapkan, tiba-tiba kita buat selepas daripada tu, maka wajiblah kita qada selepas daripada tu. Wajib. Kalau tak qada, menanggunglah kita tuan-tuan dalam keadaan itu sampailah kita qada. Pasal kita berhutang ketika tu bukan berhutang dengan manusia tu. Hutang dengan manusia pun kena bayar. Hutang dengan Allah Ta'ala, hutang dengan Allah Ta'ala pun wajib kita bayar dengan cara kita qada. Kita qada tuan-tuan. Kalau tak qada, maka hidup kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berpanjangan. Di samping qada tersebut, jangan lupa nak bertaubat pada Allah Taala kalau ianya berlaku dalam keadaan sengaja. Okey, seterusnya. Istilah fiqh yang terakhir sekali dalam kitab ini iaitu mengulang ataupun dia panggil i'adah. I'adah. Salah satu daripada istilah yang digunakan dalam kitab fiqh iaitu istilah i'adah. Ataupun dalam bahasa Melayu kita dipanggil buat ulangan. Kita buat ulangan balik ibadah kita tu. Mengulang ialah ibadah yang dilakukan dalam waktu yang ditetapkan, buat kali yang kedua dalam waktu yang sama. Contohnya masih lagi dalam waktu zuhur, tapi kita buat kali kedua, itu dipanggil i'adah. Kerana ingin mendapat kelebihan yang banyak. Pasal apa buat ulangan? Pasal dia nak kelebihan yang lebih besar. Nak kelebihan yang lebih besar daripada yang pertama. Contohnya hak kita buat pertama seorang aja, solat seorang. Kita solat seorang diri, tiba-tiba ada ruang untuk kita berjemaah lepas pada tu. Contohnya kita dengar
Kat TV rumah kita, etro rumah kita dah masuk waktu. Tunggu demi tunggu, tak bunyi pun dekat surau. Mic rosak, pembesar suara rosak ketika tu. Kita tengok je, oh ni kalau ikut pada kebiasaan ni, orang dah selesai solat ni, kita pun solat seorang kat rumah. Lepas solat, kita kebetulan lalu kawasan surau hak kita biasa pergi. Tengok-tengok orang belum solat lagi. Belum solat lagi, sedangkan kita dah solat seorang di rumah. Solat seorang di rumah ni, berapa dapat? Satu je. Tu pun kalau tak ada bercelaru. Kalau bercelaru, 0.1%. Ya Allah. Tu kalau bercelaru. Tapi kalau betul-betul, tuan-tuan, khusyuk daripada awal sampai akhir, berapa dapat? 1. Rugi Omar, tuan-tuan. Omar berlalu tak? Omar berlalu tiba-tiba markah 1 je. Kita pun lalu kok masjid, kok kawasan surau yang kita biasa solat. Tengok-tengok dengan sebab pembesar suara rosak, imam bila siap ni ambil peranan, tunggu sahabat-sahabat lain. Bagi ruang masa biasanya tunggu sekadar 10 minit, 15 minit. Hari tu dia tunggu setengah jam. Pasal nak bagi ruang pada sahabat-sahabat lain, dengan sebab mic rosak, pembesar suara rosak, tak dapat dengar dengan jelas, maka dia bagi ruang. Kita pun lalu situ, orang tak solat lagi. Kita pun hanya buat pengesahan, dia belum solat lagi. Maka macam mana kita? Boleh solat semula tak? Kita boleh buat ulangan. Ni dia panggil i'adah. Masih pada waktu yang sama, walaupun dah solat kat rumah. Dan syaratnya, solat kat rumah itu ialah solat seorang diri yang kurang sempurna. Dan syarat nak i'adah ni, solat yang kedua ialah solat yang paling sempurna mengikut cara Nabi SAW. Maka kita boleh i'adah. Hukumnya sunat kita i'adah. Tapi kalau kita malas, cukup dah kita malas. Tapi jangan biji mata ni nak buat i'adah semula. Dah solat, solat dah tadi kat rumah, lalu sajalah ke surau. Asap motor je lah masuk kawasan surau. Orang lalu setakat tu Tapi sunat hukumnya bagi orang yang nampak nilai ganjaran akhirat, dia akan buat. Hukumnya sunat, dia i'adah. Bila mana nak i'adah, kaedah i'adah ni wajib kita niat, tuan-tuan, mengikut imam dalam takbiratul ihram. Ni i'adah. Kenapa? Kerana i'adah ni benda ulangan, kita nak pastikan ia ni terbaik, tuan-tuan. Terbaik. Kita niat daripada awal sampai akhir itu dalam keadaan sempurna ibadah kita. Maknanya walaupun harus kita niat mengikut imam ni, selepas takbiratul ihram kita takbir Allahu Akbar. Dalam takbir tadi kita niat solat fardu zuhur. Saja aku solat fardu zuhur lillahi ta'ala. Tak niat mengikut imam. Boleh ke niat lepas pada tu sebelum kita baca Al-Fatihah ataupun sebelum imam rokok? Boleh lagi kita niat, tapi hukumnya makruh. Tapi dalam bab solat i'adah ni wajib kita niat pada dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram sendiri kita kena niat macam mana? Sahaja aku solat fardu zuhur, kalau nak tambah 4 rakaat, tak tambah pun tak apa, 4 rakaat tunai mengikut imam. Mengikut imam tu jadi wajib sebenarnya dalam bab solat i'adah sebenarnya. Baru lillahi ta'ala. Dia jadi macam Jumaat dah. Jumaat wajib tak niat ikut imam? Wajib niat mengikut imam. Kalau tak niat ikut imam, perbuatannya ikut tiba-tiba kita ni tak niat ikut imam, solat Jumaat kita tidak sah. Sekalipun kita niat lepas daripada tu, kita Allahu Akbar sebelum rokok, sebelum baca Al-Fatihah, kita baru nak niat, tak sah Jumaat kita ketika tu, tuan-tuan. Tu bagi Jumaat. Pasal Jumaat ni dia nak paling-paling kurang pada rakaat yang pertama sepenuhnya kita kena mengikut imam. Boleh? Pasal Jumaat tak boleh buat seorang-seorang kat rumah. Sekurang-kurang Jumaat ialah 1 rakaat bersama dengan imam. 1 rakaat bersama dengan imam. Lepas tu sakit perut, kita pun nak mufarakah. Dah dapat 1 rakaat, imam bangun rakaat kedua, kita pun sakit perut ni bercakap Arab pula. Tak tahan kita ni. Kita boleh mufarakah tak? Kalau kita tunggu imam rakaat, imam baca surah panjang,
kita pun mufarakah ketika itu daripada imam kita tetap dihukumkan Jumaat kita hanya selesaikan satu. Kenapa? Kerana kita dapat satu rakaat bersama dengan imam. Maka kita mufarakah ketika itu tetap dihukumkan jadi Jumaat kita tambah satu je. Boleh? Tapi kalau kita mufarakah, imam baru Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, niat Jumaat tu. Tiba-tiba sakit perut lah pula ni. Meragam perut ketika tu tanya. Maka kita pun terpaksa nak kena mufarakah ketika tu. Terpaksa. Kalau tak mufarakah memang kalut kita. Ataupun kita batalkan solat kita ambil wudu, tak sempat dah nak dapat satu rakaat bersama dengan imam. Tapi eloknya kita berhenti solat, ambil wudu secepat mungkin, ambil wudu. Selesaikan hajat kita, ambil wudu, terus kejar walaupun sekadar dapat satu rakaat bersama dengan imam, maka dikirakan Jumaat ketika tu. Tapi kalau dapat ekor je, dapat duduk tasyuk akhir je sama imam, kita pergi Allahu Akbar, terus duduk, tu tak dapat Jumaat dia panggil. Pasal tak dapat satu rakaat. Syarat nak dapat satu rakaat, dapat rakaat berserta dengan imam, dalam keadaan dapat tamakninah pada rakaat yang kita rakaat ketika tu, biar tetap dengan imam. Kalau tak memang kira tak dapat. Kita tengok dalam kitab ni pun ada contoh ni. Seorang yang sembahyang zuhur berseorangan, kemudian datang satu kumpulan orang ramai untuk menunaikan sembahyang secara berjemaah, maka disunatkan kepadanya mengulang sembahyang zuhur tadi untuk mendapat pahala sembahyang secara berjemaah. Macam saya sentuh tadi lah. Mula-mula kita sembahyang seorang ni, dalam kitab ni pula kita sembahyang seorang, ingat-ingatkan tak ada orang dah. Kita dah selesai solat tu, tiba-tiba mari satu kumpulan. Baru nak sembahyang tu. Maka ketika tu sunat kita iadah balik kerana solat yang pertama yang kita lakukan itu seorang diri. Solat yang akan kita lakukan ini dalam keadaan berjemaah, yang dijaminkan oleh Nabi SAW dengan 27 kali ganda. Maka sunat kita iadah ketika itu. Ni istilah yang ke-13 dia panggil i'adah. Sunat i'adah tuan-tuan. Tapi jarang ni orang nak buat i'adah ni tuan-tuan. Lebih lagi zaman kita ni zaman orang sibuk tuan-tuan. Zaman orang sibuk dengan agenda dunia masing-masing tuan-tuan. Nasib baik buat pun nasib baik tuan-tuan. Kalau tidak memang tak buat tuan-tuan. Hak tu kira nasib baik. Ramai lagi luar sana hak tak solat tu. Sampai 80% tu. Tengok. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala bagi ruang kesihatan pada kita, gunalah ruang tersebut tuan-tuan untuk nak buat terbaik tuan-tuan. Tak boleh buat terbaik, azam nak buat terbaik tuan-tuan. Hari ni terbaik lah, besok kita nak buat lagi baik. Macam tu. Okey, seterusnya kita pergi pada bab yang pertama dalam kitab ni. Masa ada lagi. Hukum bersuci ni baru masuk bab yang pertama. Tu hak kita belajar sebelum ini tu baru istilah dalam penggunaan yang digunakan oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh tuan-tuan. Okey, tengok hukum bersuci. Ni baru masuk tajuk pertama dalam kitab fiqh, iaitu taharah dia panggil. Hukum bersuci. Arti bersuci pada bahasa ialah bersih dan terhindar daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk hissiyah. Apa benda hissiyah? Iaitu yang boleh dirasa seperti najis, atau maknawiyah seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat yang keji. Itu najis dia panggil. Sama ada dalam bentuk hissi ni boleh kita rasa betul lah najis ni dia, ataupun kita boleh hidup bau dia. Ni najis, bau macam ni, bau najis. Rasa macam ni, rasa najis. Ataupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk maknawiyah. Najis dalam bentuk maknawiyah ni, dengan sebab tak nampak dah air najis tu. Tak nampak air najis tu. Contoh di sini, perkara-perkara yang mengaibkan, kira najis juga. Perkara-perkara yang mengaitkan, yang bercanggah dengan syariat, kira najis dalam masyarakat kita. Mencuri, najis. Merampok, najis. Ataupun sifat-sifat yang keji yang lain.
Sifat-sifat tercela ada dalam diri kita kira najis tu. Sifat takabur, sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah, tu semua kira-kira najis. Najis dari segi sudut mana tu? Dari segi sudut maknawiyah, kerana sifat tersebut tak layak duduk dalam diri kita. Tak layak duduk pada diri kita, maka dikirakan najis. Dari segi sudut maknawiyah. Okey. Tu dari segi bahasalah, terjemahan macam tu. Manakala kita nak guna pakai dalam kehidupan kita dalam bab pengajian bersuci ni, iaitu bersuci mengikut istilah syarak. Tajuk ni antara tajuk penting tuan-tuan. Walaupun ni tajuk ni budak-budak pasti ni ustaz mengajar malam ni. Ni tajuk sekolah kafar ni. Tajuk-tajuk anak-anak sekolah kafar umur berapa tahun? Umur 6 tahun. Tapi ingat tuan-tuan, benda-benda macam ni kalau kita tak kenal pasti baik-baik, solat kita belum tentu lagi sah. Kalau kita tak lulu dalam bab bersih, bersuci ni, solat kita belum tentu sah. Pasal syarat sah solat salah satunya ialah bersih. Bersih pakaian, bersih tubuh badan, bersih tempat kita nak solat. Lepas tu kita nak pastikan hadas kita terangkat, hadas kecil kita, hadas besar kita terangkat. Maknanya sah dari segi sudut kebersihan kita tadi. Kalau kita buat sambil lewa benda ni, walaupun kita solat memang di masjid, tapi tengok-tengok wuduk kita tak sempurna. Sah tak solat? Tak sah solat kita. Wuduk kita tak rata, kita basuh anggota-anggota wuduk. Ataupun air yang kita guna tadi ialah air mustakmal, tak boleh. Walaupun nampak bersih je ustaz air ni, tai cicak pun tak ada, warna pun tak berubah, rasa pun tak berubah, tetapi dia ni air mustakmal. Contoh air mustakmal macam mana? Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Contohnya kita ambil air yang telah kita gunakan untuk ambil wuduk. Kotor dah air tu pada hukum saya. Hukum saya bersih kan? Warnanya jernih. Kita tak ada air tu, tiba-tiba kita ambil wuduk lain pula. Sah tak? Tak sah. Kenapa? Kerana air tersebut kira mustakmal. Ataupun air yang tak cukup 2 kolah. Air yang tak cukup 2 kolah ni, tiba-tiba kita pergi ambil wuduk celup dalam tu. Kita ambil wuduk dalam baldi je. Sepatutnya nak celup macam tu, nak celup tangan, bukan sekadar celup tangan, dengan orang-orang boleh terjun dalam tu kalau cukup 2 kolah. Boleh terjun. Nak mandi wajib, tengok tak ada orang. Kat rumah kita tak ada air. Tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, clear, lain clear. Kita pun terjun duduk senyap dalam tu dengan niat mandi wajib. Dengan niat mengangkat hadas besar. Niat macam tu. Kata semua sekali, timbul, cabut. Sah tak? Sah. Mandi wajib kita. Kotor tak air tu? Tak kotor air tu. Kenapa? Cukup 2 kolah. Kolah-kolah yang ada di masjid-masjid kita tu bukan 2 kolah tu. Tak tahu berapa puluh kolah tu. Walaupun kolah tu satu, tapi sukatan yang ada dalam tu bukan 2 kolah tu. Tu dah lebih daripada 2 kolah, dah berpuluh-puluh kolah tu. Ketika sini ada kolah? Ada. Zaman kita ni susah orang jumpa kolah sekarang ni. Kalau masjid di kampung-kampung dulu tu ada. Masjid ke madrasah ke memang garanti ada kolah tadi. Sekarang ni ada juga setengah-setengah masjid sini ada kolah. Masjid kampung Melayu ada, masjid tempat saya ada kolah tuan-tuan. Ada orang pergi ambil air. Buat apa air? Dia kata nak mandi kolah. Tu dia banyak. Pergi tak ada masalah, tak payah-payah pun tuan-tuan. Berkat tuan-tuan naik kolah ni. Pergi seorang, bismillahirrahmanirrahim. Janggut. Ada masalah. Baca bismillah. Berapa puluh orang baca bismillah tu nak ambil wuduk dalam tu. Kalau hari Jumaat, anda Allahu Akbar, pergi seorang bismillahirrahmanirrahim. Kolah tu seketan dia banyak mana betul-betul. Okey. Betul-betul kalau ikut istilah kitab sebenarnya dia sebut sebelah liter minyak tanah.
Susah lah kau tu nak cari minyak tanah pun susah kita lagi. Okey. Dari segi sudut sukatan macam ni pula. Apa ni? Kalau ukuran tempat kita letak air tu apa ni, bentuk empat segi macam kolah biasa ni. Kalau nak ukur dalam dia, ukur dalam lebih kurang 2 hasta dalam dan 1 hasta lebar macam ni, kira cukup 2 kolah. Sikit je 2 kolah, tak banyak. 11 liter lah maknanya. Lebih kurang lah. Tapi air 11 liter tak cukup tu. Maknanya foto air gas yang besar tu Air tak cukup. Sebelah foto lah. Tak. Liter minyak tanah orang-orang dulu ni bukan besar tu, besar. Jerikin. Ha? Satu jerikin. Jerikin. Jerikin dia orang Ha. Dia bukan seliter. Maknanya nak senang ukuran macam ni. Kalau masa saya di pondok dulu, kita ukur macam ni je. Kita ukur dengan ni. Apa dia panggil ni? Hasta kan? Okey. Kalau tuan-tuan ukur dalam dia dua kali macam ni. 2 kali macam ni. Lepas tu tuan-tuan ukur lebar macam ni. Ada cukup sekali macam tu, kira cukup dah tu. Tapi kalau kolah-kolah dia buat tu tak payah ukur dah sebenarnya. Dah memang lebih daripada tu dah sebenarnya. Lebih daripada sukatan asal dah. Lebih lah. 2 kolah lebih lah ketika tu. Okey. Maknanya bila mana cukup 2 kolah, dia tak kotor dengan cara kita celup. Tak kotor dah. Bukan sekadar celup tangan, celup orang-orang sekali pun tak kotor masa tu. Ataupun tuan-tuan tengok, bukan sekadar orang masuk dalam tu, najis ada dalam tu. Selagi mana air tu tak berubah rasa, bau dan warnanya, ataupun salah satu daripada 3 perkara sebut tadi, maka ianya masih lagi kira air mutlak ketika tu. Cuma jijik tak jijik kita, ni tak boleh ni. Tengok-tengok terapung, kita buang kat terapung tu, kita pun ambil wuduk. Boleh tak? Boleh. Bukan sekadar boleh ambil wuduk, boleh minum, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia kira air mutlak ketika tu. Mutlak. Cuma kadang-kadang kita ni tak selera lah. Tak ada selera, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mari rasa jijik dengan apa yang kita hadapi ketika tu. Kadang-kadang air kolah kita semua orang pakat pergi, tuan-tuan, Melayu, Bangla, India, semua pergi Komo. Orang Komo puk dalam tu. Macam mana agak-agak? Kalau keluar tak apa, dalam tu. Kalau dia Komo dalam tu sekali pun, tuan-tuan, selagi mana tak berubah air tadi, tuan-tuan, dengan sebab najis. Tapi Komo ni najis kat dalam. Bukan najis tu, masuk dalam bab najis yang dimaafkan lagi, tuan-tuan. Tarik gigi dia, tuan-tuan. Bekas nasi lemak dia, tuan-tuan. Dia buat masuk dalam tu. Memang jijik lah, tapi mengotorkan air tak? Tidak mengotorkan air. Tapi kalau orang buat macam tu, kita tak buat. Kita tak pergi celup tangan lah, tuan-tuan. Main benda ni, tuan-tuan. Kita ni tamu-tamu orang Melayu, tuan-tuan. Oh, memang cermat betul dalam bab ni, tuan-tuan. Cermat betul dalam bab ni, tuan-tuan. Tapi ambil wuduk ni bukan susah sangat, tuan-tuan. Doktor bawa balik mengerjakan ibadah haji, tuan-tuan. Botol mineral ni boleh ambil wuduk ni. Boleh ambil wuduk ni. Biasa kalau dengan tabung haji dia bagi macam spray tu. Macam botol tu, boleh buat spray tu. Bawa lah ke mana-mana. Sampai ketika kita tak habis wuduk, batal wuduk kita, nak pergi, jauh. Lalas sekali buat macam, tengok ada botol dia. Okey, ambil wuduk kita ni, spray je. Syarat dia macam mana? Walaupun air tu sikit, kena kat tangan kita ni, sapu kat muka, wajib sekali je, sunat 3 kali. Sapu je. Sekali, maksud sekali ni, dia takkan jadi mustakmal selagi mana kita tak angkat tangan. Tak akan jadi mustakmal selagi mana tangan ni tak terangkat. Tapi kalau dah terangkat dah, letak balik. Letak kali kedua tu dah kira mustakmal. Ada jadi macam tu, air sedikit. Yelah, air memang sedikit. Kita buat demo ni di pasar-pasar malam. Dakwah pasar malam dia panggil. Kita buat demo dengan guna botol mineral ni. Berkaitan dengan kaedah ambil wuduk menggunakan air yang sedikit. Pemuda-pemuda tengok, betul kan ustaz ni, kan sesat, kan Syiah, ni kan Wahabi. Ya Allah, ni tidak Syiah, tidak Wahabi. Ni ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i.
Dalam sekali pemuda-muda dia kata, kalau macam ni senang ya. Yalah, Islam ni agama yang mudah. Islam ni ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama yang mudah. Lepas tu siapa yang menyusahkan? Kita sendiri yang menyusahkan. Pasal apa jadi susah? Pasal tak belajar. Pasal tak belajar je. Tu jadi susah. Habis kalau dah belajar, wih senangnya. Dia jadi macam tu. Jadi senang. Itu kedudukan dia. Sebab tu kita kena belajar. Walaupun asal ni ustaz, ni sekolah pasti ni mengaji bab tahara ni, kena mengaji tuan-tuan. Kena mengaji. Kena mengaji balik. Bukan apa ni nak mengaji balik, ni dia panggil tazkirah. Nak panahkan balik, hangatkan balik ilmu hak kita belajar sama-sama dulu. Hak kita belajar sekolah-sekolah kita dulu, bila mana kita jumpa balik, oh, ya. Betul-betul belajar dulu. Itu bagus tu. Tapi kan tengok-tengok, tak pernah belajar ni. Tu dia panggil ilmu baru. Tak pernah belajar ni ustaz ni. Nampak gaya kita ni sebenarnya ni tak belajar. Alhamdulillah lah kalau kita datang dapat ilmu baru. Sebab saya banyak jumpa orang ambil wuduk cara macam mana? Kan di kolah-kolah masjid ada benda tu. Apa dia panggil? Cebok, gaya tu. Dia ambil wuduk dalam tu. Dia ambil wuduk, air tu tak cukup 2 kolah jalan cebok. Kolah tu dalam kolah air banyak tu. Tiba-tiba dia ambil air tu, situ dia pun celup tangan dalam tu. Basuh muka pun situ. Hak di muka pun jatuh dalam tu. Jatuh hak di muka ni tuan-tuan, dalam cebok tadi. Tu kira mustakmal. Mustakmal tuan-tuan. Bila mana kita tegur, ni saya pernah tegur, ni tak nak bagi tahulah masjid mana, nombor motor dia berapa, tak nak bagi tahu. Tapi dia naik motor dia tuan-tuan. Kita tegur tuan-tuan, tengok peliknya dia ni. Dalam sekali kita tegur dah selesai semua ambil wuduk, kita tegur. Dia tengok saya, kata, awak siapa? Kebetulan tak pakai serban. Dia tak nampak macam ustaz tu. Kata, awak siapa? Kata, tak kira lah siapa pun kata. Tapi yang pastinya wuduk awak tu tak sah mengikut kaedah syarak. Mengikut hukum syarak, wuduk awak ni dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah. Kenapa? Air yang digunakan itu tak cukup 2 kolah dalam keadaan kita guna air yang sama. Dia celup air yang sama. Bahkan hak dah digunakan mentitis balik masuk dalam bekas, dalam cebok tu. Boleh kata, awak siapa? Kata, saya nak cerita boleh. Dalam sekali saya pun fikir-fikir nak cerita macam mana. Saya pun keluarkan kad tauliah pendakwah bebas. Malah nak cakap panjang, saya keluarkan tauliah pendakwah bebas. Kata, inilah saya sebenarnya. Kata bukan nak tunjuk diri, tapi malah nak cakap banyak dengan orang-orang macam ni sebenarnya. Dia pun tengok. Siap tengok macam polis pula dia. Pendakwah bebas. Dia kata, tak sah ambil baru terima tuan-tuan. Mangkuk betul. Ada patut nak tengok kita ni betul-betul tak kita pendakwah bebas, betul-betul ustaz tak dia ni. Kalau hak baru nak start memang confirm dia tak terima tuan-tuan. Dia nak tengok betul-betul ustaz dulu baru nak terima nasihat kita, teguran kita. Tengok dulu, barulah balik semula, celup dalam kolah balik. Kata penat juga zaman sekarang kalau macam ni tuan-tuan. Dia nak tengok pengesahan juga tuan-tuan. Ada hitam putih juga tuan-tuan. Tu zaman kita pada hari ini tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita duduk dalam suasana macam ni, kita dengar kita muhasabah balik. Kalau kita dah belajar dah, alhamdulillah. Kalau tak belajar lagi pun, kalau jumpa ilmu baru, alhamdulillah. Maknanya kalau terserempak kat mana-mana pun buat benda-benda macam ni, Allah, aku biasa buat macam ni dulu, tiba-tiba hari ni kita dah berubah tak apa, alhamdulillah. Berlaku kepada Sayyidina Hasan dan Husain tuan-tuan. Ada tengok seorang pakcik tua ni, tak sah nak ambil wuduk macam ni. Tak sah ambil wuduk macam ni. Dia nak tegur pakcik tua. Peringkat ayah, peringkat datuk ni nak tegur kan. Dia kata, anak-anak pula, awak siapa? Lala sekali Sayyidina Hasan dan Husain ni dia pergi jumpa pakcik ni. Dia buat pertandingan ambil wuduk. Wuduk siapa yang sah? Hak jadi apa ni? Pengadil, jurinya siapa? Pakcik tu. Dia suruh pakcik hak ambil wuduk tak betul tu jadi juri. Lala sekali dia ambil. Mula-mula Sayyidina Hasan ambil wuduk.
dengan kaedah yang betul. Yang dia belajar dengan ayah dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang belajar dengan atuknya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Hasan ambil wudu. Ambil clear semua sekali daripada awal sampai akhir. Clear. Pakcik ni duduk hati tengok, tak sama nak aku ambil tadi. Lala sekali Sayyidina Husain pula ambil. Sama sepiji dengan sama seperti mana Sayyidina Hasan. Kata dua-dua sama. Lalu Sayyidina Hasan dan Husain kata, siapa hak betul ni dalam bab ni? Kata, kamu dua-dua betul, aku hak tak betul. Juri hak tak betul rupanya. Lala sekali pada masa yang sama ketika tu, dengan sendiri Sayyidina Hasan dan Husain ni dapat mendidik pakcik ni daripada terus terlibat dengan perkara-perkara yang bercanggah, daripada kedudukan asal ambil wuduk ni tak betul, dia boleh berubah pada masa tu juga. Tu kehebatan dia. Dia kena pandai lah benda-benda macam ni. Okey, tengok sikit lagi. Bersuci mengikut istilah syarak ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan sembahyang didirikan. Bila mana kita sah bersuci, haruslah kita mendirikan solat. Atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum sembahyang, seperti berwudu kepada sesiapa yang tidak berada di dalam keadaan berwudu, kepada sesiapa yang tidak berada di dalam keadaan berwudu, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Bila mana dah selesai perkara-perkara ni, maka harus solat tak? Harus solat. Mengharuskan solat. Maknanya pertama sekali rangka adab besar kita. Adab besar kena sah ni. Cara mandi wajib tu. Sah dari segi sudut mandi wajib, mandi junub tu. Clear yang tu. Lepas tu dalam bab ada kecil pula. Dalam bab ambil wudu. Clear dalam bab tu, kita kena tahu bagaimana nak basuh najis pula. Nak basuhkan najis sama ada melibatkan air kecil ataupun besar. Kaedah dia kita kena tahu juga. Nak basuh tadi. Melibatkan tubuh badan, melibatkan pakaian, melibatkan tempat tinggal kita dan tempat ibadat kita. Kita kena pastikan kaedah yang betul dalam membersihkan najis-najis tadi. Selain daripada ambil wudu ataupun akad adab besar, adab kecil, kita kena tahu kaedah-kaedah tersebut. Maka tu hak kita nak tahu dalam istilah syarak dalam masalah kebersihan ini. Wajib tahu. Tak boleh sambil lewat. Tak boleh sambil lewat. Hilang kesan tak semestinya sah dan diterima pakai sebenarnya. Hilang dah, tak ada dah nampak ketika tu. Tapi tak kena dengan cara ketika tu ianya belum tentu lagi bersih ketika itu. Kita tengok Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Islam sangat mengambil berat terhadap bersuci dan kebersihan. Ia dapat dilihat sebagaimana berikut. Yang pertama, perintah berwudu beberapa kali setiap hari untuk mendirikan sembahyang. Perintah berwudu beberapa kali setiap hari untuk mendirikan sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu hingga kedua buku lali kamu. Ini kaedah ambil wudu. Setiap kali nak solat, kena ambil wudu. Kecuali orang yang masih ada wudu, wudu tak batal lagi, maka wajib. Wajib kita solat dalam keadaan berwudu. Kalau solat tanpa wudu, kedudukan solat tersebut tidak sah. Dan kalau kita solat dengan sengaja tanpa wudu, hukumnya haram sebenarnya. Kalau kita mengaji dalam bab perubatan Islam, antara cara untuk
nak kena pasti si fulan bin si fulan ni terlibat dengan ilmu yang karut, sama ada ilmu hitam baik ataupun ilmu yang digunakan pada masa yang sama ada perantaraan makhluk halus. Dengan cara macam mana? Kalau dia solat, solatnya tanpa wudu. Kalau dia baca Quran pun terbalik kan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mula daripada awal. Dia mula daripada mana? Daripada hujung sekali. Saya tak pandai nak baca daripada hujung. Naik sebalik lalas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula ayat yang ketujuh dulu. Ni tanda-tanda ilmu tu sesat tanda. Tu tanda. Banyak lagi tanda-tanda lain tanda. Antaranya letak tulisan ayat-ayat suci Al-Quran di telapak kaki dan dibawa masuk tempat-tempat yang kotor. Mana? Tandas. Banyak lagi. Ataupun tulis ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan najis. Guna najis. Jadikan dakwah tulis ayat Quran. Itu antara tanda-tanda lah ilmu tersebut ialah ilmu sesat yang guna perantaraan makhluk halus. Pasal memang syaitan iblis ni suka sangat benda-benda macam ni. Bila mana kita kufur, maka lagi hebatlah ketika tu. Lagi tertunailah hajat kita, permintaan kita ketika tu. Bila mana orang yang berubat tu kufur, maka lagi senang dia minta tolong dengan syaitan iblis tersebut, dengan jin tersebut. Dia jadi macam tu. Sebab tu kalau kita pergi jumpa Tok Bomo, Bomo ilmu hitam ke, ilmu putih ke, janji Tok Bomo yang karut ni, kadang-kadang kita pergi hari tu juga sembuh. Sembuh juga. Kadang-kadang kita pergi tak payah cerita. Dia kata jangan cerita panjang, semua saya tahu dah. Belum cerita dah tahu. Hebat kan? Ni ada perantaraan makhluk halus tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tahap kekufuran ketika tu dah jadi memuncak ketika tu. Sebab tu berhati-hatilah kita tuan-tuan. Kita nak solat, pastikan ada wudu. Pastikan ada wudu. Kecuali dalam bab ihtiram waktu, menghormati waktu. Kita ni tak boleh nak ambil wudu ketika tu. Sekadar hormat waktu. Dalam mazhab Syafi'i kita ada solat ihtiramul waktu. Tak dapat ambil wudu dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni sangkut dalam perjalanan. Nak ke kanan tak boleh, nak ke kiri pun tak boleh, nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh. Terpaksa kita ikut perlahan. Dah masuk waktu dah. Bahkan kalau tengok pada perjalanan tu, kita akan sampai tempat yang kita nak tuju ni melepasi waktu yang sepatutnya. Wuduk kita tak ada, pakaian kita kotor, kena solat tak? Kena solat juga. Walaupun pakaian kita ni kotor, kena najis pakaian kita. Dan wuduk pun tak ada kita ketika tu. Arah kiblat bukan arah sana, arah sini. Tiba-tiba kita bawa kereta arah sana. Kalau bawa arah sini, tu gaung ada bawah tu, bukit tu, cerung ada bawah. Kita pun kena solat kat masa tu. Kena solat juga. Dalam mazhab Syafi'i, solat tersebut dia panggil solat hormat waktu. Tapi jangan niat sahaja tu solat hormat waktu. Itu tak betul. Bukan niat macam tu. Solat macam biasa, niat macam biasa. Solat fardu, kalau solat fardu zuhur, fardu asar. Solat ketika tu. Hakikat solat tersebut sah tak? Tidak sah. Tak sah solat tersebut tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala tengok dari segi sudut dalaman kita ketika tu, kita masih ingat pada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan begitu getir, dalam keadaan begitu sempit keadaan kita ketika itu. Hati kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ditakdirkan kita sampai tempat yang kita tuju itu masih dalam waktu, maka kita solat. Kita solat. Tapi kalau ditakdirkan kita sampai tempat yang kita boleh berhenti untuk menunaikan solat, tengok-tengok dah melepasi waktu yang sepatutnya, maka kita qada tersebut tidak berdosa. Kenapa? Kerana kita dah ihtiramul waktu, masuk dalam bab tersebut. Sekalipun tak ada wudu, sekalipun pakaian kita kotor, ambillah pendekatan hormat waktu dan dengan sebab tak boleh nak buat apa dah. Tersempitlah ketika tu. Ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh, belakang, depan pun tak boleh. Tak boleh buat apa.
Okay, seterusnya dorongan. Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Pasal apa? Yang kedua, dorongan atau gesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Allah Ta'ala, tuan-tuan, showkan kita sentiasa bersih, tuan-tuan. Dorongan atau gesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kat luar je kan?